Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk kepada tajuk peratus. Alright. So sebenarnya tak jauh pun, tak susah pun peratus ni. Yang pertama sekali kita nak belajar berkenaan dengan cara nak tukar peratus kepada pecahan. Okey. So kalau cara nak tukar peratus kepada pecahan adalah macam ni. So kalau kita tengok nombor yang pertama 10 10% kita nak tukar kepada pecahan. Alright. So kita akan buat macam mana? Kita akan buat 10 per 100. Okay, 10 per 100 ni dah masuk kepada pecahan sebenarnya. Cuma kita kena kecilkan dia. Kecilkan macam mana? Contohnya yang atas ada satu sifar, yang bawah pun ada sifar juga kan. Jadi kita potong sifar yang atas, kita potong sifar yang bawah. Satu-satu. Yang ni tak payah potong sebab dah tak ada pasangan. Okay. Jadi jawapannya 1 per 10. Boleh faham? Alright, so kalau yang kedua kita tengok 25%, kita akan buat 25 per 100. Okay, 25 per 100. Kita nak guna sifir berapa? Paling kecil kita boleh guna sifir 5. Dan paling besar kita boleh guna terus sifir 25 ni. Okay, kalau kita tengok 25 per 100. Sifir 25, 50, 75, 100. Okey. Sifir ni memang cikgu suruh pelajar-pelajar cikgu untuk hafal. Betul? Okey. So 25 bilangan yang pertama, 100 bilangan yang keempat. 1 2 3 4. Jadi kita potong saja sini bilangan yang pertama, kan kat sini bilangan yang keempat. So jawapannya 1 per 4. Okey. So senang je kan untuk buat tukar pecahan, tukar peratus kepada pecahan. Baik, seterusnya kita nak tukar pecahan kepada peratus balik. Tadi kita tukar peratus kepada pecahan kan. So sekarang kita nak buat pecahan kepada peratus semula. Okey. So senang je sebenarnya. Tadi kita dah buat bila peratus kita nak buat kepada pecahan, kita buat per, betul? Yang ni dah ada per, pecahan dah ada per. Jadi kita nak tukar kepada peratus, kita hanya darab dengan 100%. Contohnya 1 per 2 darabkan dengan 100%. Okey. So bila kita darabkan dengan 100%, yang atas ni sebenarnya kena darab dan yang bawah ni kena bahagi. Okey, so macam mana kita nak bahagi? Contohnya ni adalah sifir 2, kita letakkan, kita potong, kita letak 1 dan sifir 2 ada tak 10. Bilangan ke berapa? 10. Bilangan yang ke-5. Okey, sifar, letak sifar lah, potong letak sifar. Jadi jawapannya 50%. Jadi kita isi saja dekat sini 50%. Okey, boleh faham? Okey, contoh yang kedua pula, cikgu tunjuk dekat sini 2 per 5. Kita sama juga darab dengan 100%. Okey, kita darabkan dengan 100%. Okey, yang ni yang atas kita kena darab, yang bawah kita kena bahagi. Terpulang kita nak darab dulu ataupun kita nak bahagi dulu. Okey. Kita bahagi dulu. Kalau kita bahagi sifir 5 ni 1, sifir 5 dan sifir 5 ada tak 10? Ada. Bilangan yang ke berapa? Bilangan yang ke-2. 5, 10. Bilangan yang ke-2. Okey, so kita letak yang kedua. Sifar ni dah tak ada, kita letak sifar. Kita naikkan. Jadi 20 ni darablah dengan 2. Jadi nak senang, kita tak payah buat betul lazim pun. 2 darab 2. Sifar ni nanti letak je kat belakang. 2 darab 2 sama dengan 4. Betul? Okey, sifar ni letak balik sifar. Jadi 40%. So jawapannya adalah 40%. Okey, boleh faham? Boleh, bagus. Jadi tengok dulu, nanti kita akan sambung untuk yang seterusnya. Alright, so sekarang kita nak masuk kepada penyelesaian peratus. Macam mana kita nak buat penyelesaian peratus? Contoh kalau kita tengok pada soalan yang pertama, 30% darab dengan daripada 90. So daripada ni sebenarnya adalah darab. Bila awak jumpa je perkataan daripada, dia adalah darab. Okey, dia adalah darab. Jadi kita akan buat macam ni je. 30 per 100 darab dengan 90. Okey. So macam yang cikgu bagi tahu tadi, yang atas kena darab, yang bawah kena bahagi. Okey, since yang ni ada sifar, jadi kita nak selesaikan sifar dulu.
Selesaikan sifar macam mana? Kita kena potong sifar. Okey, yang ni dekat sini ada satu sifar. Kat bawah pun ada dua sifar. Jadi kita potong satu sifar dekat sini, satu sifar dekat sini. Okey, dah siap satu-satu. Atas dan bawah ni pun boleh potong. Atas satu, bawah satu. So yang tinggal hanyalah 3/1 darab 9. Satu ni kita dah tak perlu nak darab, tak perlu nak bahagi. Okey, tinggal 3 darab 9 sahaja. Jadi awak buat 3 darab 9 sama dengan berapa? Okey, 3 darab 9 sama dengan 27. So jawapannya adalah 27. Masukkan semula dalam ayat matematik. 27. Okey, boleh faham semua? Bagus. Contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua pula, kita tengok dekat sini. 25% daripada 200. Okey, kita tengok 25/100 daripada, dia akan jadi darab 200. Alright. Macam mana kita nak buat? Sama juga macam tadi, macam cikgu bagi tahu tadi. Kalau ada sifar, kita selesaikan sifar dia dulu. Sifar kat sini ada 2, yang ni pun ada 2. Cantik, kita potong dua-dua. 1, 2. Yang ni pun 1, 2. Tinggallah sahaja, satu ni dah habis. Jadi tinggallah sahaja 25 darab dengan 25 darab dengan 2. Jadi kalau 25 darab 2, darab je lah. 5 darab 2, 10. Okey, 5 darab 2, 10. 1 ni atas, 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Jadi jawapannya berapa? 50. So letaklah jawapannya 50. Okey, so ini adalah jawapannya 50. Okey, so boleh faham? Kalau boleh faham, tengok dulu macam mana kita nak fahamkan, dan seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, sekarang kita nak pergi kepada penyelesaian masalah yang melibatkan peratus. Okey, kalau kita tengok pada soalan yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 300 biji guli. Okey, yang ni 300 biji guli. Guli hijau mengandungi 10%, manakala guli kuning adalah 50%, dan bakinya adalah guli merah. Dia nak tahu berapa bilangan guli merah. Okey, senang je. Yang pertama sekali kita kena gariskan apa-apa maklumat yang ada. Yang terutama sekali nombor lah. Okey, dalam sebuah kotak terdapat 300 biji guli. Okey, kita highlightkan 300 biji guli. Okey, guli hijau mengandungi berapa? 10%. Manakala guli kuning 50%. Okey, so macam mana kita nak highlight? Kita tengok betul-betul. Okey, yang ni dalam sebuah kotak terdapat 300 biji guli. Okey, kita nampak 300, kita dah highlight tadi. Dan guli hijau, tengok guli hijau mengandungi 10%. Okey, manakala guli kuning adalah 50%. Dan dia nak dan bakinya adalah guli merah. Guli merah ni kita tak tahu. Tapi dia tanya berapa bilangan guli merah. Macam mana kita nak buat? Okey, first of all kita akan tengok macam ni. Yang pertama sekali kita kena tahu setiap peratus semua sekali adalah 100%. Semua sekali adalah 100%. Jadi kalau kita nak tahu guli merah, maknanya 100%. Okey, 100% tolakkan sahaja dengan 100% tolakkan sahaja dengan berapa? Tolakkan sahaja dengan 10%. Tolakkan lagi dengan 50%. Barulah kita akan dapat untuk guli merah. Okey. So sebenarnya 10% ni adalah 10% ni adalah guli hijau. Okey. 50% ni adalah guli kuning. Jadi kita nak dapatkan guli merah. Okey, kita tolak saja. 10 tolak 100 tolak 10 jadi 90. 90 tolak 50 jadi 40. Jadi guli merah adalah 40%. Ini adalah peratus. Okey, sekarang dia nak kepada bilangan. Jadi kita tengok je lah, darab je lah. Bilangannya 40%. 40/100 darab dengan berapa bilangan semua sekali dalam kotak tu? 300. Jadi kita buatlah darab dengan 300 biji guli.
Okey. So bila dah dapat macam ni, ingat lagi apa yang cikgu ajar sebelum ni. Bila kita dah dapat macam ni, okey. Bila kita dah dapat macam ni, kita tengok yang atas darab, yang bawah bahagi. Kita nak bahagi boleh, nak darab boleh, tapi kita kena selesaikan apa dulu? Selesaikan sifar dulu. Kat sini ada 2 sifar, kat bawah pun ada 2. Cantik, kita potong 2-2. 1, 2, 1, 2. Tinggallah 40 darab 3. Okey. So bila 40 darab 3, cara yang senang, kita janganlah ambil 40 terus. Sebab sifar tu sebenarnya kita boleh letak tepi dulu. Okey, sifar tu kita boleh letak tepi dulu. 4 darab 3 je. 4 darab 3 sama dengan 12. Jadi sifar ni baru kita masukkan. Maknanya guli merah adalah 120 biji. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey, so ini adalah cara penyelesaian untuk masalah yang melibatkan peratus. Okey, kalau boleh faham, tengok dulu macam mana dan kita akan teruskan untuk soalan yang seterusnya. Okey, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Sebiji bola dijual pada harga RM150. Okey, sebiji bola lah, biasa bola sepak lah, harga macam ni kan. Dijual pada harga RM150. Pada Hari Sukan Negara, harga bola tersebut dikurangkan, iaitu dia dapat diskaun sebanyak 20%. Berapakah harga bola tersebut selepas diskaun? Okey. So bila keadaan macam ni, macam biasa cikgu bagi tahu, kita kena highlight dulu apa maklumat yang dia bagi. Contoh yang pertama, dia bagi tahu, okey, dia bagi tahu harga RM150. So kita highlightkan RM150. Okey. RM150. Kita highlight dulu RM150. Kalau tak nampak, kita pakai highlight kat bawah je lah. Okey, kita pakai highlight kat bawah je. Alright, sekejap. Okey, harga bola tu adalah RM150. Okey. Pada Hari Sukan Negara, harga tersebut dikurangkan ataupun diberi diskaun sebanyak 20%. Okey, 20%. Berapakah harga bola selepas diskaun? Dia nak tahu harga selepas diskaun ni berapa. Jadi apa yang kita kena buat, macam cikgu bagi tahu sebelum ni, setiap peratus semua sekali adalah 100%, betul? Jadi kita nak tahu harga selepas diskaun, kita akan buat yang pertama sekali, kita akan buat 100% tolak dengan 20%. Okey, so 100 tolak 20 sama dengan 80%. Okey, so 80% ni pula kita kena kira dengan, kita nak tahu harga selepas diskaun. Jadi kita buatlah 80/100 darab dengan RM150. Okey. So macam cikgu bagi tahu tadi, apa yang cikgu bagi tahu tadi adalah, okey, yang cikgu bagi tahu tadi, yang atas darab, yang bawah bahagi, tetapi macam mana kita nak buat, kita cuba selesaikan sifar dulu. Atas ni ada sifar, bawah ni ada sifar. Ya, tapi yang ni ada berapa? Satu je. So kita potong satu je lah. Satu kat atas, satu dekat bawah. Yang ni pun boleh dipotong. Sifar dengan sifar ni. Satu kat atas, satu dekat bawah. Yang tinggal satu tu dah habis. Tinggallah 8 darab 15. Okey. So bila 8 darab 15 ni senang je. Kita jangan nak buat bentuk lazim boleh, tak nak buat bentuk lazim pun boleh. Kita pakai congak. Macam mana kita nak congak? Okey. 8 ni darab 5 dulu. 8 darab 5 sama dengan 40. Sifar 1 naik atas. Okey. 8 darab 1 sama dengan 8. Tambah 4, 12. So, jawapannya adalah RM120. So, kita letak RM kat depan. RM120. So, ini adalah harga selepas diskaun. Okey. Cuba fahamkan apa yang cikgu bagi dan salin kalau perlu.